Sedari awal perjanjian damai Camp David 1978, perjanjian damai Oslo 1993, inisiatif damai Arab 2002, inisiatif Geneva 2003, kesemua ini dilanggar dan dicabuli oleh Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Kali ini saya akan mengulas, berkongsi dengan anda satu buku yang sedap dibaca, yang bagus dibaca apabila kita melihat tentang isu Palestin Israel. Buku itu bertajuk Pendamaian Damai Bukanlah Apartheid, yang ditulis oleh Jimmy Carter. Jimmy Carter ini adalah seorang Presiden Amerika ke-39 dari Parti Demokrat. Beliau mula menjadi presiden tahun 1977 hingga 1981 dan sebelumnya menjadi senator dan juga gubernur di Georgia. Dan hipotesisnya ketika kalau kita nak membaca buku ini, jangkaan kita tentu sekali Amerika adalah sekutu kuat bagi Israel dan pro Israel dalam apa juga tindakan yang dibuat oleh Israel, termasuklah perjanjian damai. Namun buku ini sebuah buku yang berani, mencabar dan provokatif kerana mendedahkan watak-watak yang telah mencabuli perjanjian damai yang dibuat, sama ada bermula daripada perjanjian damai Camp David, perjanjian damai Oslo, inisiatif Geneva dan juga sehinggalah terbinanya Timur Besar Barat. Dan kenapa tajuk ini dipilih Perjanjian Palestin Bukanlah Apartheid? Buku ini, kalau kita melihat, ia menggabungkan dua terminologi, iaitu perjanjian pendamaian dan juga apartheid. Seperti yang kita sedia maklum, isu apartheid adalah isu kasta, diskriminasi kulit putih dan kulit hitam yang berlaku di Afrika Selatan tahun 1948 hinggalah tahun 1990-an. Isu ini sezaman dengan isu Palestin Israel, namun ia dapat selesai pada tahun 1994 oleh Nelson Mandela. Namun, apabila kita merujuk kepada isu Palestin Israel sejak tertubuhnya negara haram Israel pada 15 Mei 1948 sampai sekarang, ia tidak boleh diselesaikan. Puncanya apa? Kerana Israel sering mencabuli perjanjian damai yang dibuat. Oleh kerana itu, buku ini bertajuk Perjanjian Palestin Bukanlah Apartheid. Tanah Palestin ataupun spesifik lagi Baitul Maqdis adalah tanah suci bagi tiga agama samawi, Islam, Yahudi dan Kristian. Bagi Israel, mereka mahu kembalikan semula kerajaan Nabi Daud daripada tebing Marat sampai ke Bukit Golan dan sebahagian daripada Lubnan dan juga Jordan. Namun bagi Islam, cukuplah untuk mengembalikan kedaulatan Palestin sebagai tanah yang diberkati selepas dipecahkan tanah mereka ini oleh penjajah. Dan kalau kita nak menghayati dan memahami apa intipati kandungan perjanjian damai Palestin Israel ini sejak daripada perjanjian damai Camp David sampailah inisiatif Geneva, iaitulah untuk rakyat Israel keluar daripada tempat kependudukan mereka sekarang, memberi hak asasi kepada orang Palestin, keselamatan negara Israel, embargo perdagangan Arab, kemudian membuka terusan Suez bagi Israel, kemudian membuka sempadan terbuka di antara Israel dan juga Mesir, dan mengurus isu sensitif Baitul Maqdis itu sendiri. Bagi PBB, Baitul Maqdis ini perlu diurus oleh Islam, Yahudi dan Kristian secara bersama-sama. Tuan-tuan, sedari awal perjanjian damai Camp David 1978, perjanjian damai Oslo 1993, inisiatif damai Arab 2002, inisiatif Geneva 2003, kesemua ini dilanggar dan dicabuli oleh Israel. Perjanjian damai Camp David 1978, Menachem Begin, Perdana Menteri Israel, yang langgar. Perjanjian damai Oslo dan inisiatif damai Barat dilanggar oleh Perdana Menteri Israel juga, Ariel Sharon. Dan apa perkara yang saya amati dalam buku ini? Dua perkara. Pertama, orang Israel menyatakan bahawa mereka percaya bahawa mereka merampas tanah-tanah Arab ini dan mewajarkan kesemua tindakan mereka, dan mereka berfikir mereka ada hak untuk merampas tanah-tanah Palestin. Dan kedua, orang Palestin yang mempertahankan diri dituduh dan dianggap sebagai militan oleh dunia. Saudara dan saudari, penulis ini juga menyebut bahawa perkara pokok dalam perjanjian damai adalah Israel perlu patuh kepada undang-undang antarabangsa, pelan damai dan menghormati perjanjian.
Dan Palestin pula perlu menghormati kewujudan negara Israel. Kata penulis ini berkali-kali dia ulang bahawa isu Palestin Israel ini bukanlah isu penindasan etnik, tetapi kedegilan dan keegoan untuk mematuhi perjanjian. Menariknya juga, di dalam buku ini beliau menyatakan dalam sejarah orang Yahudi selamat dan aman di bawah pemerintahan Islam kali terakhir di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Mereka boleh melakukan ibadah di Baitul Maqdis dengan aman dan tentram. Dan ini juga adalah kerana ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memberi hak keadilan juga kepada orang Yahudi. Tuan-tuan, faktanya juga Yahudi menjadi terancam dan menubuhkan pertubuhan Zionis antarabangsa pada tahun 1997. Ini adalah persatuan militan sebenar. Persatuan Zionis antarabangsa ini kerana mereka terancam dan juga ditindas di negara barat oleh orang-orang barat. Oleh kerana itu, mereka bangkit melawan dan menubuhkan pertubuhan Zionis ini. Mangsanya siapa? Palestin. Bukanlah mereka ini ataupun dunia Arab bergaduh dengan Yahudi sehingga mereka terancam. Tetapi Baratlah merupakan sebenar-benarnya puncanya yang menindas dan memperkotak-katikkan orang Yahudi sehingga mereka menubuhkan pertubuhan Zionis dan menjadikan tanah Palestin sebagai cagaran dan juga mangsa keadaan sehingga sekarang. Saya tidaklah mengia sepenuhnya tulisan yang dibuat oleh Jimmy Carter ini kerana Amerika adalah sebuah negara talam dua muka. Mulutnya kata lain, di hatinya lain. Baling batu sembunyi tangan. Mereka cakap lain, mereka buat lain. Tetapi bagi saya buku ini adalah pendedahan berani untuk menunjukkan siapakah watak-watak utama dalam menggagalkan setiap perjanjian damai yang dibuat sejak daripada perjanjian damai Camp David 1978, perjanjian damai Oslo 1993, perjanjian damai Arab 2002 dan inisiatif Geneva 2003. Semuanya digagalkan oleh kerana kedegilan, keegoan dan kerakusan Israel itu sendiri.